Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua pelajar Master Maths yang cikgu kasihi sekalian. Bersama cikgu lagi pada hari ini iaitu Cikgu Hani, di mana cikgu akan memberikan penerangan terperinci masih lagi dalam bab elektrik, di mana hari ini kita akan sama-sama membincangkan tarikh bil elektrik. Okey. Jadi sebelum cikgu meneruskan pembelajaran kita, cikgu harap semua pelajar telah pun bersedia dengan modul April 2020 yang telah disediakan oleh pihak Master Maths. Jadi cikgu akan memberikan penerangan terperinci selama 15 minit, diikuti dengan sesi soal jawab dan menyiapkan latihan yang telah disediakan oleh pihak Master Maths. Dan 10 minit terakhir cikgu akan kumpulkan soalan, mana-mana soalan yang tak sempat kita bincang pada hari ini, tapi cikgu harap kita semua dapat bincang soalan dengan baik hari ini. Okey, jadi pelajar-pelajar semua boleh bersedia dengan modul masing-masing untuk kita teruskan sesi pembelajaran kita. Baiklah, para pelajar boleh rujuk pada slide ke-20. Di sini kita akan belajar tentang kadar kuasa dan penggunaan tenaga pelbagai alatan elektrik. Jadi, kat sini pelbagai alatan elektrik. Kenapa? Sebab setiap peralatan adalah menggunakan cas yang berbeza. Jadi, kos tenaga elektrik ini, first kali, kalau kita nak kira kos, kita mesti tahu tenaga elektrik yang kita gunakan. Jadi, tenaga elektrik yang kita gunakan didarab dengan kadar cas, iaitu tarif setiap unit penggunaan. Jadi, apa itu tenaga elektrik yang digunakan? Jadi, sekarang ni, tenaga elektrik didarab dengan kadar cas. Jadi, tenaga elektrik ni kita akan ukur dalam unit kilowatt per jam. Jam di sini maksudnya kita darab dengan masa yang kita gunakan jam. Jadi, kita gunakan unit ni supaya nanti, sebab kalau contohnya kalau kita guna dalam unit saat, nanti nilai dia akan menjadi sangat-sangatlah besar. Jadi bila kita gunakan kilowatt jam, maka kita dapat mengukur kuantiti yang besar berbanding unit joule. Jadi kita dapat gunakan satu nilai yang rendah di mana kuantitinya adalah besar, dan juga kita darabkan dengan kadar cas tarif setiap unit penggunaan ni berbeza mengikut syarikat yang membekalkan tenaga elektrik di rumah. Jadi dapatlah kita kira kos tenaga elektrik. Okey, jadi sebelum kita pergi kepada cara untuk mengira kadar cas ni, okey, elok kiranya kita berkenalan dulu dengan kilowatt jam ni. Okey. Okey, sekarang ni kita nak tengok tenaga yang digunakan. Tenaga yang digunakan adalah kadar kuasa didarab dengan masa. Jadi sekarang ni P didarab dengan T. Okey, jadi sekarang ni kita gunakan unit kilowatt jam. Jadi aku tahu apa itu kilowatt jam. Jadi sekarang ni 1 kilowatt ni bersamaan dengan 1000 watt didarab dengan 1 jam. Dan di dalam 1 jam ada 3600 saat. Jadi dapat terbitlah di sini bahawa 1 kilowatt jam ni adalah bersamaan dengan 3.6 didarab dengan 10 kuasa 6 joule. Jadi nampak tak, kalau kita gunakan unit joule maka nilainya akan menjadi sangat besar. Jadi sebab itulah kita hanya gunakan unit 1 kilowatt joule. Ini adalah contoh soalan bagi mengira tarif penggunaan tenaga elektrik. Okey, soalannya. Jadi sekarang ni kos untuk 200 unit elektrik pertama adalah bersamaan dengan 22 sen dan 500 unit kedua adalah 25 sen. Jadi di sini soalannya bertanya kos dalam ringgit Malaysia apabila menggunakan peti ais yang mempunyai kuasa 1.5 kilowatt selama 360 jam. Jadi, macam mana kita nak hitung dia? Okey, kita tengok sama-sama. Okey, seperti yang kita tahu, E bersamaan dengan PT. Jadi, sekarang ni kita tahu 1.5 kilowatt didarab dengan
jam. Jadi kita ingat dia punya unit dia adalah kilowatt jam. Jadi 1.5 didarab dengan 360, maka kita akan dapat hasilnya 540 kilowatt jam. Jadi kat sini bila kita dapat 540, jadi sekarang barulah kita boleh tengok kat sini. Kita refer pada jadual yang telah diberikan. 200 unit pertama 22. Jadi 22 sen. Jadi darablah di antara 200 kilowatt jam pertama didarab dengan 0.22. Manakala baki lagi, sekarang kita tahu 540 watt. Jadi bila kita dah tolak 200, maka baki lagi adalah sebanyak 340 unit. Jadi 340 tambah 200 dapat 540 kan. Jadi kita dah kira untuk 200 unit pertama. Jadi 340 unit seterusnya kita darab dengan 0.25 kerana 25 sen. Jadi kita akan dapatlah hasil tambah kedua-dua di antara kos unit pertama 200 unit pertama dan kos unit seterusnya, maka kita akan dapat nilainya adalah sebanyak ringgit Malaysia RM129. Okey, pelajar boleh tengok pada slide seterusnya, iaitu slide ke-21. Okey, dekat sini kita tengok tentang kecekapan tenaga. Jadi kecekapan tenaga ni adalah peratus tenaga ataupun kuasa yang digunakan, iaitu output terhadap tenaga atau kuasa yang dibekalkan ataupun input oleh sesuatu alatan elektrik. Jadi kecekapan ni bergantung kepada output dibahagikan dengan input didarab dengan 100. Ataupun sebab kat sini dia kata tenaga ataupun kuasa. Jadi kita boleh guna kedua-duanya, sama ada kita nak guna unit tenaga ataupun unit kuasa. Output dibahagi dengan kuasa input didarab dengan 100. Ini adalah dipanggil kecekapan tenaga. Jadi sebenarnya takkan ada alatan yang 100% kecekapan, kerana tenaga elektrik ni dia memang diperlukan untuk berubah daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi memang memerlukan tenaga. Jadi takkan ada yang 100% betul-betul cekap. Okey, jadi kat sini yang boleh refer ni ada label penuh. Ni pula adalah label ringkas. Jadi kat sini, kalau kat sini 3 bintang maksudnya kurang cekap dah tenaga. Jadi kalau kita nak beli peralatan elektrik, pastikan ada 5 bintang. Maksudnya kalau 5 bintang ni adalah yang paling cekap. 5 dan 3 ni menunjukkan kelas kecekapan tenaga bagi penghawa dingin ini. Ini dia satu menunjukkan kurang cekap tenaga, manakala 5 menunjukkan paling cekap tenaga. Jadi make sure kalau nak beli peralatan elektrik, pastikan kita membeli peralatan elektrik yang cekap tenaga. Selain menjimatkan tenaga elektrik, kita juga dapat menyelamatkan bumi. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kepentingan penyelenggaraan untuk memastikan kecekapan alatan elektrik. Jadi first kali kita tengok contoh alat penghawa dingin. Macam mana kita nak pastikan kita menggunakan alat penghawa dingin dengan betul? Pertama sekali kita mesti padamkan switch jika tidak digunakan. Kedua, membeli penghawa dingin yang mempunyai kuasa sesuai mengikut saiz bilik. Jadi kalau bilik kita tu kecil, tak perlu kita menggunakan kuasa yang tinggi. Kalau bilik besar memang kita perlukan kuasa yang tinggi. Jadi kita kena tengok kesesuaian sesuatu tempat. Dan tutup semua pintu dan tingkap bilik untuk mengelakkan udara sejuk daripada mengalir keluar bilik. Kedua, untuk peti sejuk pula, pastikan sentiasa ingat untuk menutup pintu peti sejuk. Kedua, membuka pintu peti sejuk hanya apabila perlu. Ketiga, memastikan gelung penyejuk sentiasa bersih. Keempat, mencairkan air batu dalam peti sejuk dari masa ke semasa. Dan akhir sekali, kita mestilah memilih peti sejuk yang mempunyai muatan yang sesuai dengan bilangan ahli keluarga. Peti sejuk yang besar biasanya mempunyai kecekapan yang lebih tinggi. Okey, mesin basuh. Gunakan mesin basuh front loading kerana ia memerlukan air dan elektrik yang kurang. Kedua, gunakan mesin basuh hanya anda mempunyai kuantiti yang cukup untuk dibasuh. Jadi, samalah macam kita nak setrika baju, pastikan kita setrika untuk 1 minggu terus. Kalau boleh setrika untuk sebulan, boleh sebulan terus. Jadi, ni dapat mengurangkan penggunaan elektrik lah. Okey, seterusnya kita pergi pada lampu.
Lampu, gunakan lampu berpendaflor untuk menggantikan lampu pijar. Lampu berpendaflor adalah jauh lebih cekap daripada lampu pijar. Dan akhir sekali, gunakan pemantul cahaya untuk memantulkan cahaya kepada ruang yang diingini. Okey, suatu alatan yang lebih cekap tenaga akan mengurangkan bil elektrik. Ini penting untuk memastikan kecekapan dan juga menjimatkan tenaga. Okey, itu sahaja untuk minggu ini. Cikgu harap semua pelajar dapat memahami dengan baik bab elektrik ni. Jika ada sebarang masalah, boleh rujuk cikgu insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.